Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni dah pukul 9 suku, jadi Ustaz mula slow-slow di samping Prof akan accept hak mana yang baru nak masuk. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Bahagia Prof Datuk Syah dan sahabat-sahabat haji-hajah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ni. Malam ni kita masuk 11 Syawal. Sedang tak sedang, Ramadan dah habis sebulan, Syawal pun dah masuk malam 11 dah. Jadi hak mana yang belum puasa sunat 6 hari itu dalam bulan Syawal, nak kena perhabis lah. Ustaz, Alhamdulillah hari ni dapat yang ketiga dah. Ada baki 3 lagi. Cabaran sikit puasa bulan Syawal ni. Mungkin silap-silap puasa bulan Syawal ni pahala lebih daripada bulan Ramadan. Sebab cabaran tu banyak kan. Tuan-tuan rahmatan Allah sekalian, malam ni insya-Allah kita akan baca kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Disebabkan kita bercuti banyak bulan dah, Ustaz pun tak ingat hadis yang ke-11 ke hadis yang ke-12. Prof ingat? Tak ingat, kitab pun tak bawa. Ada di polisi. Kita ingat Kelantan. Sahabat-sahabat dalam ni, siapa yang ingat hadis ke-11 ke hadis yang ke-12? Kan semua pakat tak ulang kaji belaka. Okey, Ustaz ulang baliklah hadis yang ke-11. Muka surat 33. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Hadis yang ke-11, kebaikan yang diberikan kepada orang yang faham agama. Tajuk tu pun kita boleh nampak dah, kebaikan yang diberikan kepada orang yang faham agama. Ustaz. Ya. Yang apa ni, kita sepatutnya start hadis yang ke-9. Last kali kita buat hadis ke-8 pada 25 ke bulan 12 tahun 22. Oh tu dia lama dah. Jadi malam ni 9 lah. Hadis yang ke-9 lah. Ya. Okey, tak apa. Okey, hadis yang ke-9, muka surat 31. Tajuk orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit ta'allum. Al-Bukhari berkata, Al-Bukhari yakni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya akan kebaikan, diberikan faham yakni pengertian kepadanya dalam agama, dan hanya pengetahuan itu dengan belajar. Okey, apa maksud hadis ni? Hadis ni ada 2 perkara yang Nabi nak sebut kepada kita. Yang pertama, Nabi kata mayuridillahu bi khairan. Nabi kata siapa-siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, yufaqihu fiddin, Allah bagi dia faham tentang agama. Maksudnya ada orang ni dia belajar lama tapi dia tak faham agama. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik, ada orang cerdik pandai pun masih terlibat dengan ajaran sesat. Orang yang cerdik pandai dikatakan orang paling bijak di dunia, agama Kristian, agama Hindu, kan? Maksudnya sebab apa? Sebab Tuhan tak bagi kebaikan untuk dia faham agama kat situ. Sebab itulah kita bersyukurlah tuan-tuan bos sekalian, sebab apa yang Allah kehendaki pada kita kebaikan ni apabila Allah fahamkan kita agama dia. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa innamal ilmu bitta'allum. Nabi kata sesungguhnya ilmu pengetahuan itu dengan belajar. 2 benda lah. Satu benda Nabi sebut tentang siapa yang Allah nak kebaikan pada diri dia, Allah bagi dia faham agama.
Dan yang kedua, ilmu itu Nabi kata mesti dengan belajar. Wa innama. Inama ni dalam bahasa Arab dipanggil lil hasr. Nak menunjukkan hanya, kalau orang Melayu dulu dia terjemah macam ni lah. Hanya senya. Maksudnya tak ada cara lain dah. Tak ada cara untuk dapat ilmu ni melainkan bitta'allum. Melainkan dengan belajar. Tak ada cara dah. Jadi nak tak nak, ilmu ni dia tak akan mai sebagaimana yang Nabi dapat. Kan dulu siapa yang pernah ada pengalaman naik atas Gua Hira tu, kan Nabi dapat wahyu yang pertama atas Gua Hira. Kan betapa susahnya nak boleh naik atas tu. Di situlah, di gua itulah Nabi dapat wahyu yang pertama. Nabi tak apalah, itu dipanggil sebagai wahyu. Walaupun ada dalam kalangan kita ni Tuhan bagi kemudahan untuk dapat ilham. Tetapi ilham ni juga berdasarkan ilmu yang kita yang sedia ada. Dia tak mungkin daripada budak tiba-tiba dapat ilham terus jadi pandai. Terus pandai solat, pandai puasa, tak. Ilham ni lebih kepada dalam bentuk idea, dalam bentuk kemudahan untuk kita dapat sesuatu benda. Kemudahan dalam bentuk untuk kita bagi cara pemikiran kita. Kan itu dia panggil ilham. Kan. Jadi tuan-tuan puan rahmat Allah sekalian, jadi hadis yang pertama, Ustaz nak simpulkan dua perkara yang Nabi sebut dalam hadis tu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Yang pertama, kebaikan sesuatu yang Tuhan nak pada diri kita apabila Allah bagi kita faham agama. Cuma nak faham agama itu mesti didasari dengan ilmu, dan nak dapat ilmu mesti dengan belajar. Okey, hadis yang ke-10. Jalan kepada syurga. Al-Bukhari rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis yang kedua ni, kita tengok terjemahan dekat situ pada muka surat 32. Al-Bukhari rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani satu jalan kerana menuntut dengannya akan pengetahuan, nescaya Allah memudahkan baginya akan jalan kepada syurga. Ni pun kita mudah faham juga. Hak ni Tuhan Nabi sebut satu perkara. Nabi sebut man salaka tariqan. Nabi kata siapa yang melalui satu jalan, yatlubu bihi ilma, jalan untuk dia mencari ilmu. Banyaklah cara. Sekarang ni kita kata cara bentuk nak dapat ilmu ni, dulu mungkin susah lah, ada talian. Kita pun tak sangka dengan boleh dapat talian online, boleh dapat ilmu ni. Ustaz diperlih kan, prof pun diperlih kat ni pun. Ada yang kat Kelantan, ada kat KL. Kita pun tak sangka kan, maksudnya kira setahun dah persahabatan kita dari haji tahun lepas, sehingga Ustaz habis malam kemarin kursus Perdana Haji peringkat dari Perlis. Kan, ni nak bawa jemaah untuk pergi haji pula ni. Cuma Ustaz tak lah. Kok dapat rezeki tahun ni tak pasti lagi lah. Bawa jemaah ataupun tak. Tengoklah kalau ada rezeki Ustaz pergi, kalau tak ada, jaga orang sembahyang je lah. Kan, jaga orang sembahyang ni sebab memang dia dah jaga masjid lah. Kan. Jadi, masalah ketariqan. Nabi kata siapa yang berada di atas jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan pemudah untuknya tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Apa maksud hadis ni? Ada beberapa perkara yang kita boleh faham dalam hadis ni, selain daripada tuan-tuan boleh tengok pada keterangan hadis tu. Ustaz dah baca dah, cuma Ustaz nak simpulkan je. Yang pertama ialah bagaimana untuk nak mencari ilmu, dia adalah suatu usaha daripada kita. Sebab tu Nabi kata man salaka tariqan, siapa yang berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu. Ini kebiasaannya pada zaman Nabi lah. Nak cari ilmu tu nak kena pergi cari guru, kena pergi cari tempat mengajar. Kan, sebagaimana kita dapat talian ni pun antara usaha kita. Kan, macam-macam kaedah melalui bacaan, kaedah TV, radio, kan, banyaklah kaedah zaman sekarang ni. Sebagaimana ilmu mudah dapat dengan kaedah yang macam ni, macam itulah orang pun mudah dapat maksiat pun dengan kaedah yang sama juga.
Sebagaimana telefon untuk mudah dapat ilmu, dengan telefon juga pun mudah juga orang boleh dapat jalan kepada neraka. Okey. Jadi jalan ilmu ini bagaimana Nabi nak simpulkan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan pemudahkan untuknya jalan ke syurga. Jalan ilmu yang kita lalui itu, jalan itulah yang akan bawa kita ke syurga. Sebab itulah walaupun kita rasa kita ni dah peringkat pengajian yang tinggi dah, kan. Saya ni kalau nak kira tabik dekat prof lah, kan. Prof Datuk maksudnya kira orang sampai tahap prof ni kira orang mengaji sungguh lah. Bahasa mudah dia. Kan. Tetapi sebab apa? Sebab Masya Allah. Mungkin prof rasa itulah aku ni prof bukan bidang agama. Mungkin bidang agama ni aku mungkin tak sampai tahap tu. Tapi maksud kita nak belajar. Kan? Maksudnya ada kalangan kita ni walaupun kita kata mungkin ilmu kita tinggi dah. Tetapi jangan kita rasa ni. Sebab apa? Sebab fazakir wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan? Allah kata peringatlah, sesungguhnya dengan kamu peringatkan antara satu sama lain memberi manfaat kepada orang beriman. Penting. Kan? Contoh kita cakap isu mana ni, simple kan? Tak sah hadis pertama saat ni kita cakap. Maksudnya ilmu dengan belajar. Kita belajar tak sah bagaimana Tuhan mudahkan urusan ke syurga apabila Allah bagi faham agama. Kan? Mudah aja walaupun kita dah belajar dah, tetapi ilmu ini kadang-kadang kali pertama kita dapat separuh, kali kedua mungkin nak ingat semula, kali ketiga mungkin kita faham keseluruhannya, kan? Jadi hadis yang kedua, bagaimana Ustaz nak simpulkan di sini ialah jalan untuk mendapatkan ilmu, itulah jalan kemudahan untuk kita dapat syurga. Okey, hadis yang ketiga. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang faham agama. Okey, orang yang faham agama, apa kebaikan yang akan dia dapat? An Muawiyah radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Okay, apa makna hadis ni? Tengok dalam terjemahan tu daripada Muawiyah. Muawiyah di sini kalau tengok nombor kat bawah tu, nombor satu tu Muawiyah bin Sufyan bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb. Ni kira penulis wahyu Rasulullah. Ni anak Abu Sufyan. Kan, tu kata nak cerita tu kadang Pak ni jadi kepala jahat, anak jadi penulis wahyu. Cuma kelebihan yang Allah beri kepada Abu Sufyan, walaupun kuat lawan Islam, sebelum hayat dia tamat tempoh lah kita kata, tahun ke-8 Hijrah, Alhamdulillah, Abu Sufyan salah seorang daripada yang memeluk agama Islam. Walaupun peperangan Badar itu punca daripada dia, perang Uhud itu punca daripada dia, perang Ahzab itu dia pun sebahagian juga yang merancang. Dahsyat Abu Sufyan, walaupun anak dia penulis wahyu, tapi Tuhan Maha Kuasa. Kan, Tuhan Maha Kuasa. Orang hak sokong dakwah Nabi seperti Abu Talib pun mati kufur, mati kafir. Orang yang lawan Islam seperti Abu Sufyan, Tuhan takdirkan masuk Islam. Kan? Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, dalam hadis ni bagaimana Muawiyah menceritakan bahawa satu hari dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira." Hadis yang ke-11 dia hampir sama dengan hadis yang ke-10, yang mana Nabi sebut siapa yang Allah nak kebaikan pada diri dia, yufaqihu fiddin, Allah bagi dia faham agama. Kan? Hampir sama. Dari sudut matan hadis ataupun bahasa kita sebut teks hadis. Kan? Teks hadis tu hadis yang ke-11 sama seperti hadis yang ke-9. Maksudnya Nabi kata siapa-siapa yang Allah nak kebaikan pada diri dia, Allah bagi dia faham agama. Lalu Nabi kata wa inna ana qasim. Nabi kata sesungguhnya aku ini pembahagi. Aku ini adalah orang yang memisahkan. Apa maksud di sini? Ialah Nabi ini pemisah antara al-haq wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Nabi jadi pembeza. Kan? Tujuan Nabi ni, Nabi nak cerita hak ni kebaikan, hak ni kebatilan, hak ni kesesatan. Nabi jadi pembahagi.
Kan, Nabi jadi pencerita. Kemudian Nabi sebut wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Apa maksud dia? Maksud ni Nabi nak cerita macam ni lah. Nabi boleh cerita je. Hak mana jalan ke syurga, hak mana jalan ke neraka. Tetapi yang nak bagi petunjuk, yang nak bagi hidayah ataupun taufik itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi nak sebut di sinilah. Nak sebut di sini wallahu yu'ti, maksudnya Allah yang bagi. Kan? Allah yang bagi. Walan tazala hazil ummah. Okey, tengok di sini. Dan sentiasalah umat ini, Nabi kata, berdiri atau tegak di atas perkara-perkara agama Allah. La yadurruhu man khalafahum, tiada mendatangkan mudarat atau bahaya kepada mereka, hatta ya'tiya amrullah, oleh siapa yang menyalahi agama hinggalah datang perintah Allah. Okey. Nabi nak sebut di sini, hadis ni dia perlu dibaca dengan ada hadis yang lain yang sanadnya bertaraf hasan. Yang mana Nabi sebut setiap satu kurun ni sama 100 tahun lah. Setiap 100 tahun akan ada penegak agama yang membasmi kesyirikan, yang membasmi benda-benda yang dianggap bid'ah yang bukan agama, benda-benda yang ada akan benda-benda yang dianggap khurafat, akan ada penegak dalam agama. Sebab tu kalau kita mengkaji sejarah Islam, setiap kurun dia ada pejuang dia. Kan? Setiap kurun dia ada pejuang dia. Kurun yang kedua siapa? Daripada kurun yang pertama zaman Rasulullah dengan zaman sahabat. Kurun yang kedua, siapa yang berada pada kurun yang kedua? Abu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah tokoh ulama tabi'i. Kan, tabi'i. Tabi'in maksudnya orang yang belajar dengan sahabat yang tak jumpa Nabi, tetapi dia belajar dengan sahabat Nabi. Orang kurun ketiga siapa? Imam Ghazali. Kan, lepas tu dia ada lagi lah zaman hak selepas tu Imam Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ibn Hajar Asqalani. Kalau kita tengok ulama hadis pula, ulama mazhab, kurun kedua tu dah ada Abu Hanifah. Kan, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kan, kurun yang ketiga tu ada ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, semua berada pada kurun yang ketiga. Jadi setiap kurun ni ada tokoh-tokoh ulama besar yang membasmi dari sudut benda-benda yang dianggap benda yang tak faham agama. Kan? Jadi bila kita tengok hadis tu dan berbalik kepada hadis ni, Nabi nak kata walan tazala hazil ummah, dan sentiasalah umat ini, Nabi kata qaimatun ala amrillah, sentiasa berdiri, sentiasa tegak di atas agama Allah. Sebab agama ni dia akan melalui dua proses. Kan, setiap masa ni agama akan jadi dua. Sama ada agama itu akan jadi melampau ataupun agama akan jadi cuai. Kan, agama yang jadi melampau ni kan apabila contoh kita kata orang Kristian, kan, orang Kristian, Nabi Isa alaihissalam ajak orang Kristian ni, ajak kita kata ni ke Bani Israel lah, kan, ajak kira kaum Bani Israel ni untuk sembah Allah. Tetapi melampau umat ni, kan, melampau Bani Israel ni disebabkan mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka anggap Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan. Ini golongan yang melampau. Kan? Dan satu lagi golongan ialah golongan yang cuai dalam agama. Golongan hak jenis kita kata orang yang keluar daripada Islam, golongan yang murtad. Bila Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah, dah ada golongan yang menganggap ada Nabi selain pada Nabi Muhammad. Ada golongan yang murtad, ada golongan yang tak mau bayar zakat, ada golongan yang disebut sebagai khawarij, lawan kerajaan Islam. Kan? Benda ini berlaku zaman Islam. Sebab itulah Islam yang kita pegang ni tuan-tuan sekalian, la ifrat wala tafrit. Jangan melampau dan jangan cuai.
Melampau ni lebih daripada apa yang Nabi buat. Kadang orang melampau sampai tahap macam tu. Sepatutnya Nabi ni sebagai utusan Allah, Nabi ini sebagai contoh tauladan kita, perbuatan Nabi itu yang kita ikut. Tetapi setengah orang dia tak ikut Nabi, tetapi dia puja Nabi yang lebih. Kan? Dia puja Nabi yang lebih. Sebab tu akan keluar selawat-selawat yang puja Nabi. Nabilah yang melegakan penyakit, Nabilah segala-galanya. Jadi seolah-olah apa yang Nabi sebut zaman Nabi, la tutruni kama atratil yahud wan nasara ibn Maryam. Nabi kata janganlah kamu mengagung-agungkan aku sebagaimana Yahudi dan Kristian yang mengagungkan Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Agama kita bukan macam tu. Dan agama kita bukan cuai. Kan, agama kita cuai, maksudnya yang dia sama ada jadi liberal, kan, orang yang jadi liberal ataupun orang yang jadi plural. Plural ni dia anggap semua agama sama belaka. Liberal ni orang yang cuai dalam agama. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Okey, berbalik kepada hadis yang kita baca ni, riwayat Bukhari ni, bagaimana jaminan Nabi umat Muhammad akan sentiasa tertegak atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ada penegak agama. Kan? Orang yang tokoh seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, kan, Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Ar-Rafi'i, kan banyak tokoh-tokoh. Kan, Imam Jalaluddin As-Suyuti, banyak tokoh-tokoh dalam agama. Kan, banyak tokoh. Dan setiap tokoh ni dia ada riwayat hidup dia. Yang mana ada yang hidup zaman awal kurun, zaman pertengahan kurun, ada zaman pada akhir. Nabi sebut apa? Nabi kata la yadurruhu man khalafahum. Tidak ada sesuatu yang boleh memudaratkan mereka, man khalafahum, orang yang telah menyalahi mereka. Maksudnya orang hak lawan depa tu ada. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarah pernah dipenjarakan. Kan? Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Imam Malik pernah di rotan, pernah ditibai tangan dia sehingga cacat tangan dia. Tu yang pengikut mazhab dia sembahyang tak letak tangan atas dada tu. Sebab Imam Malik sebelum dia meninggal dunia, dia sembahyang, dia tak letak tangan. Dia tak bersedekap tangan dia di kawasan dada. Sebab apa? Sebab tangan dia lumpuh. Kan, tangan dia cacat sebab dia dipukul tangan dia zaman pemerintah pada ketika tu. Jadi orang yang musuh agama ni zaman tu dah ada. Kan, Imam Syafi'i pernah dipenjara. Kan, Imam Syafi'i pernah dipenjara. Jadi tak pelik tokoh-tokoh dalam agama ini dia ada musuh dia. Sampailah sekarang. Tuan-tuan, sekarang ni kalau orang bawa ajaran sesat, dia tak ada musuh. Tetapi kalau dia buat ajaran yang benar, dia bawa ajaran Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW, dia akan ada musuh dia. Kan? Apatah lagi seruan dia suruh ikut sama macam Nabi, tuan-tuan akan tengok ramai musuh yang berada di keliling dia. Kan? Okey. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan rahmat Allah sekalian, Ustaz tengok dengan masa ni ada sempat satu hadis lagi. Tuan-tuan okey lagi? Ke mabuk ketupat dah? Okey. Kan? Jadi Ustaz tengok Puan Hairani tadi awal tadi mesej tadi, kan? Tengok dalam gambar ni pun nampak senyum kan? Muka tak nampak pun nampak gambar senyum dah. Okey, tuan-tuan perempuan rahmat Allah sekalian. Hadis yang ke-12. An Asma radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi summa qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu wan nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qarib la adri ayya dhalik. Qalat Asma min fitnatil masih ad-dajjal yuqalu ma 'ilmuka bihadha ar-rajul فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ja'ana bil bayyinat wal huda fa ajabnahu wattaba'nahu huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayuqal nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bih wa amal munafiq awil murtab la adri ayu dhalik qalat asma fayaqul la adri sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultuhu. Okey, cuba kita tengok terjemahan. Hadis ni panjang sikit pada 3 hadis yang tadi. Daripada Asma bin Abi Bakr, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha, nota kat bawah tu dia kata Asma ni umur dia lebih 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma cerita di sini bahawa Nabi SAW telah memuji akan Allah dan syukur kepadanya. Kemudian bersabda, tidak ada daripada sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan kepada aku melainkan aku telah melihat dia pada tempat aku ini sehingga syurga dan neraka. Okey, Ustaz potong sikit-sikit. Apa maksud hadis ni? Hadis ni Nabi nak cerita tak ada sesuatu pun yang Allah tak tunjuk dekat Nabi sehingga kan Allah bagi Nabi boleh nampak maqami ra'aituhu fi maqami, tempat yang Nabi berada tu Nabi boleh nampak hatta al-jannatu wan nar, sehingga syurga dan neraka dia pernah nampakkan kepada Nabi SAW. Apa maksud Nabi? Bila Nabi cerita pasal syurga, diperlihatkan syurga depan Nabi. Bila Nabi cerita pasal neraka, diperlihatkan neraka depan Nabi. Sebab tu Nabi kata, tempat yang aku berdiri, tempat yang aku duduk sekarang ni, diperlihatkan padaku sehingga ke syurga dan neraka. Kemudian, fa'uhaya ilayya, lalu Allah wahyukan kepadaku, Nabi kata, annakum tuftanuna fi quburikum, maka diwahyukan kepada aku bahawa kamu akan difitnahkan dalam kubur kamu, sama seperti ataupun hampir dengan fitnah Masih Ad-Dajjal. Tiada aku tahu manakah yang demikian, kata Asma. Okey, dikatakan. Okey, saya stop kat situ dulu. Lalu Nabi kata, fa'uhaya ilayya, lalu diwahyukan padaku, maksudnya Allah wahyukan kepada Nabi SAW, annakum tuftanuna fi quburikum. Nabi kata semua daripada kamu akan difitnah dalam kubur nanti. Bila kita mati tuan-tuan sekalian, dalam kubur ada fitnah kubur. Apa maksud fitnah kubur? Sesi soal jawab bersama malaikat Munkar dan Nakir. Dalam kubur ni dia ada fitnah kubur, dia ada azab kubur, dia ada nikmat kubur. Kan? Yang kita doa, wa'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Sebelum tu, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil azabil qabr. Fitnah daripada azab kubur. Kan? Fitnah azab kubur, fitnah daripada Dajjal. Dalam hadis ni, bagaimana Nabi sebut, bagaimana semua daripada kita ni akan dikenakan fitnah dalam kubur. Kan? Semua akan kena. La adri ayya dhalik. Asma kata, aku tak pasti. Nabi kata hampir masuk fitnah dalam kubur tu hampir sama macam fitnah Dajjal ataupun serupa dengan fitnah Dajjal. La adri. Aku tak pasti, Asma kata. Kan? Dia tak ingat. Nabi sebut tu misla ka aqaribin. Maksudnya fitnah dalam kubur tu sama seperti fitnah Dajjal ataupun hampir dengan fitnah Dajjal. Nak cerita fitnah Dajjal ni dahsyat dah sebenarnya. Kan? Dahsyat. Sebab tu bagaimana fitnah kubur dibandingkan seperti fitnah Masih Ad-Dajjal. Sebab Dajjal ni bahaya dia. Walaupun dia turun ke dunia ni, walaupun dia dah ada kat dunia ni, cuma sebelum kiamat nanti 40 hari saja. Bukan lama pun. Tetapi 40 hari tu yang jadi murtad sehingga sembah Dajjal sebagai Tuhan ni kebanyakan manusia. Kan? Kebanyakan manusia. Tuan-tuan, sekarang ni pun kita tengok dalam keadaan Al-Quran dan Sunnah ada depan mata kepada kita, orang masih lagi pilih jalan selain pada dua tu. Betul tak? Apatah lagi Dajjal. Kan? Masjid ada depan kita. Orang pergi stadium lagi tengok bola. Kan? Walaupun masjid ada tempat kebaikan, orang pergi cari. Maksudnya
Tak pelik akhir zaman nanti di kala masjid ada, ulama ada, orang pergi cari dajjal. Sekarang ni pun orang dah pening dah. Kan? Apatah lagi zaman tu. Kemudian, apa yang menjadi fitnah dalam kubur tu? Bila sampai tempoh, okey tengok kat bawah tu. Dikatakan kepada orang yang dimasukkan dalam kubur ni, selain daripada soalan man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, ada 3 soalan utama. Kan? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Ada soalan lagi. Kan? Soalan ni kalau tengok dalam teks hadis, apa soalan dia? Ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuan kamu tentang seorang lelaki ni? Kan? Lalu diserupakan depan kita tu seorang lelaki. Malaikat tanya kita, ma ilmuka bihadzal rajul? Kamu kenal tak siapa lelaki ni? Fa ammal mu'min awil muqin. Nabi kata, ada pun orang yang beriman ataupun orang yang yakin, la adri ayyuhuma. Asma kata, aku tak pasti. Nabi kata mukmin kan muqin. Kan? Dua-dua tu hampir samalah. Mukmin ni orang beriman, muqin orang yang yakin tentang agama. Qalat Asma, fayaqulu, lalu orang yang beriman ataupun orang yang yakin dengan agama ini, apa jawapan dia? Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Muhammad utusan Allah. Dia boleh jawab. Orang beriman bila disuruh jawab siapa lelaki yang berada di depan dia boleh jawab, dia kena itu Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Muhammad ini pernah bawa kepada kami keterangan-keterangan agama, dia bawa kepada kami petunjuk agama. Fa ajabnahu, kami terima seruan dia. Wa taba'nahu, kami ikut sunnah dia. Huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. 3 kali dia jawab. Dia kata itu Muhammad, itu Muhammad, itu Muhammad. Dia boleh jawab. Lalu malaikat Munkar dan Nakir kata ke dia, nam salihah. Sekarang ni kamu boleh tidur sebagai orang yang salih. Qad alimna in kunta lamuqinan bih. Dan kami tahu engkau yang boleh jawab kata itu Muhammad tu, kamu yakin dengan Muhammad tu. Maksudnya masa hidup dulu kamu ikut Muhammad, kamu ikut sunnah dia, kamu pegang apa yang dia bawa, kamu boleh jawab itu Muhammad. Kan? Itu beza. Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Itu beza antara orang yang beribadat ikut cara Nabi dengan orang yang ibadat tak tahu dia ikut siapa. Kan? Okey, kemudian Nabi kata lagi. Saya masa dah lebih 1 minit ni. Boleh tambah lagi masa? Okey, boleh kan? Okey. 2 minit lagi. Wa amal munafiq awil murtab. Nabi kata, ada pun orang munafik awil murtab ataupun orang yang syak. Ramai kat agama ni, kat dunia ni. Munafik ni orang yang pura-pura. Kan? Ramadan ada dekat masjid. Masuk Syawal hilang dah. Kan? Masuk Syawal hilang dia. Ada baru ni orang hantar dalam grup WhatsApp baru ni. Dia buat gamak masjid, dia buat gamak jemaah depan saf yang pertama tu, satu saf sahaja. Lalu dia kata zahabad duyuf wa baqiyal ahl. Dia kata apa? Dia kata telah hilang tetamu-tetamu dan kekal orang yang ahli. Apa maksud dia? Maksud dia ni abang macam inilah. Tetamu-tetamu hak Ramadan masuk Syawal semua hilang habis. Hak kekal di masjid ialah orang yang kekal semasa Rejab dan Sya'ban. Orang tu Ramadan pun dia ada, orang yang samalah akan kekal sehingga Syawal. Mudah-mudahan kita masuk golongan tu. Jadi golongan hak yang munafik dan orang yang ragu-ragu tentang agama ni, bila malaikat Munkar dan Nakir tanya dia, la adri ayyadzalik. Aku tak tahu. Maksudnya dia tak tahu, dia tak kenal siapa tu. Ayyadzalik, siapa tu? Dia tak kenal. Kan?
Fayaqul, lalu dia kata, la adri, aku tak tahu. Sami'tun nasa, cuma aku pernah dengar manusia dulu yaqulunu syai'a, depa kata laki itu siapa, aku pun kata ikut depa. Ni orang yang taklid di dunia. Orang yang taklid di dunia ni tengok nasib dia macam mana. Kalau dia bernasib baik, hak dia ikut yang benar, benarlah. Kalau hak dia ikut yang salah, yang sesat, Allahu Akbar, na'udzubillah. Kan? Jadi dia akan dapat tempias sekali. Sebab itulah tuan-tuan, Ustaz nak simpulkan di sini, mudah-mudahan Tuhan bagi umur kita yang panjang dan umur kita umur yang diberkati. Mudah-mudahan kita ada ruang masa untuk kita muhasabah setiap ibadat yang kita laksanakan. Biarlah orang nak tuduh apa pun, kadang-kadang buat kebaikan ni macam-macam meroncok kita. Kan, kadang-kadang bila kita rajin sangat ke masjid, orang kata, "Alah, sejak balik Mekah pergi dengan Az-Zuhar tahun lepas terus jadi baik." Cik, Az-Zuhar juga boleh nama kan. Weh, dulu tak setara mana pun berlakon tu yang munafik. Orang nak kata, orang katalah. Kan, weh, sejak belajar sunnah tu nampak macam sunnah dah sangat, padahal punah ya. Allahu Akbar. Bila orang nak kata, kan, yang penting kita ikut sama seperti Al-Quran, sama seperti sunnah baginda Nabi SAW, yang kedua-dua sumber itu dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang orang beriman, orang yang yakin agama, bila ditanya dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka boleh jawab, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad. Mudah-mudahan lidah kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab segala fitnah, segala soalan yang dilontarkan oleh Munkar dan Nakir di dalam alam kubur nanti. Wallahu alam. Ustaz asas sekadar tu sahaja. Ada soalan-soalan apa nanti boleh tanya dalam grup kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.